Ramadan, bulan yang amat ditunggu oleh mereka yang tahu tentang nilai Ramadan yang cukup berharga ini. Maka sebab itu di kalangan ulama salaf dahulu ataupun dari kalangan orang salafus salih, 6 bulan yang lalu mereka telah menunggu agar memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka untuk membolehkan mereka sempat untuk menunaikan ibadah Ramadan. Ramadan kali ini harap kita semua dapat mengisi dengan ibadah yang terbaik sejajar dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Ramadan, iaitu untuk menjadikan kita insan yang beriman, insan yang bertakwa, dan menjadikan kita insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu berpuasa agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempena Ramadan yang akan kita sambut dalam suasana wabak COVID-19 ini, marilah kita ambil kesempatan daripada wabak ini untuk kita menjadikan suasana COVID ini sebagai pendorong kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan ibadat kita, dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negara kita khususnya dan dunia amnya dibebaskan sepenuhnya daripada wabak COVID-19 ini. Selamat menyambut Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan kepada kita pada tahun ini untuk bersama sekali lagi dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa kepada umat Islam. Kerana Ramadan ini Allah Ta'ala menjadikannya khusus sebagai suatu bulan yang berfungsi untuk mentarbiah seluruh umat Islam supaya di hujung Ramadan ini kita menjadi umat yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah sebut dengan jelas, fungsi Ramadan ialah untuk melatih umat Islam supaya di hujung daripada tarbiyah Ramadan ini, daripada madrasah Ramadan ini, kita akan menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bincang lebih jauh, kita ambil sedikit kupasan berkenaan dengan takwa. Apa dia makna takwa? Takwa-takwa ni mudah nak sebut. Dan takwa ini adalah juga pesanan kepada setiap kali kita sembahyang berjemaat. Yang seruan kepada takwa ni menjadi rukun kepada khutbah Jumaat. Makna pentingnya takwa ini. Apa makna takwa? Takwa ini banyak maknanya. Salah satu makna yang saya ingin kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian hari ini ialah suatu perbualan di antara Umar Al-Khattab dengan seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini yang dikenali sebagai tokoh pakar dalam Al-Quran. Jadi suatu hari Umar bertanya kepada Sayyidina Ubay, "Wahai Ubay, apa makna takwa?" Ubay menjawab, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar menjawab, "Tentu saja pernah." Ubay bertanya lagi, "Apa engkau lakukan saat itu, wahai Umar?" Maka Umar menjawab, "Tentu saja aku akan berhati-hati dengan langkahku." Kemudian Ubay menjawab, "Itulah hakikat takwa." Di sini maknanya nak sebut takwa ini bermakna seumpama kita berjalan di tempat yang penuh dengan duri. Kalau kita berjalan di tempat yang penuh dengan duri, bagaimana kita berjalan? Pastinya kita sangat berhati-hati di setiap langkah kita supaya kaki kita tidak tercedera terkena duri. Makna takwa ni ialah kita sangat berhati-hati dan menjalani hidup kita dalam setiap tingkah laku dan tindakan kita, supaya setiap tingkah dan tindakan kita ini menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesekali melanggar syariat dan juga arahan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Jadi makna takwa ni, kalau kita nak jadi orang yang bertakwa ni, maknanya dalam setiap tindakan kerja buat kita, kita kena tengok Allah suka ke tak. Hak mana Allah suka kita buat, hak mana Allah tak suka, kita tinggal. Contoh, kan, kita bangun pagi tadi, nak sahur ke tak nak? Nak sahur ke tak nak? Allah suka orang yang bersahur. Dan rahmat Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bersahur. Kita ada dua pilihan. Maka orang yang bertakwa, bila dia beri dua pilihan, dia bangun bersahur lah. Kalau dia tak bangun tu maknanya wallahu alam. Kemudian lepas kita bersahur, nak tunggu subuh, apa kita buat? Orang perempuan basuh pinggan. Tak.
Orang perempuan kemah-kemah meja makan. Itu pahala yang sangat besar kerana memberi khidmat kepada orang lelaki yang berpuasa. Besar pahala dia. Jangan ingat main-main. Jangan kata suami-suami semayang semayang sunat semua. Kita perempuan rasa tak aci macam ni. Orang perempuan tak boleh semayang sunat sebab nak kena bersiap. Sebenarnya pahalanya sama seperti pahala kalau kita menyediakan khidmat kepada orang yang melakukan ibadah. Pahala kita sama seperti orang yang melakukan ibadah. Tapi kalau bangun awal lagi comel lah. 4:30 bangun. Makan. Pukul 5 siap. Kita ada masa yang cukup untuk kita mendirikan malam, baki-baki malam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kita buat apa benda kita nak buat, kita kena tengok Allah suka ke tak suka. Kalaulah pada tindakan kita ini, kita sentiasa memilih Allah Ta'ala suka, maka insya-Allah kita berada pada landasan takwa. Tapi, kalau dalam hidup kita duk buat banyak benda yang tak kena dengan Allah, cek balik semula. Contoh, paling mudahnya ialah, paling mudah, orang perempuan, dia suka mesyuarat tingkap. Mesyuarat bab apa? Kalau mesyuarat bab yang memberikan manfaat kepada iman, boleh pahala. Tapi kadang-kadang, tudung dia warna coklat, tak match dengan baju dia. Kan? Ada mesyuarat bab lain. Kalaulah dalam sepanjang hidup kita, contohlah yang besar sikit, kita nak buat pinjaman untuk beli kereta. Kita ada dua pilihan. Sama ada nak buat pinjaman secara syariah ataupun konvensional. Kalau zaman saya dulu, zaman saya awal-awal beli rumah dulu, konvensional dengan syariah beza. Banyak beza kalau kita buat pinjaman secara syariah dengan kita buat pinjaman secara konvensional. Adakah pada masa itu sanggup kita memilih pinjaman ataupun pembiayaan secara syariah berbanding dengan pembiayaan secara konvensional, walaupun kita terpaksa bayar lebih dengan pembiayaan syariah? Kalau pada masa itu kita kata biarlah mahal pun pembiayaan syariah, tapi menepati kehendak Allah, berbanding dengan kita buat pembiayaan secara konvensional tapi tak mendapat redha Allah, bahkan Allah marah lagi dengan riba ini, maka pada masa itu insya-Allah ciri-ciri takwa dah ada pada kita. Jadi sepanjang hidup kita ni, kita kena tengok, adakah tindakan kita buat ni betul-betul kita berhati-hati. Kalau kita berhati-hati supaya kita buat ni mendapat redha Allah, maka insya-Allah di situ ialah jalan takwa. Jadi takwa ini satu sifat yang sangat penting, kerana takwa inilah yang akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala tidak menilai kepada rupa paras kita. Kalau Allah Taala nilai pada rupa paras, Bilal ibn Rabah tak ada nilai lah di sisi Allah. Tapi Bilal, Allah Ta'ala janjikan syurga kepada Bilal. Kenapa? Kerana iman dan takwa dalam hati dia. Kan? Allah Ta'ala tidak menilai kepada banyak mana harta kita ada. Allah Ta'ala tidak nilai comel mana kita. Allah Ta'ala tidak nilai bijak setara mana kita. Tapi Allah nilai satu saja, iaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Maka takwa lah yang akan menjadi nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Atas dunia ni orang nilai kerana comel. Orang comel 40,000 hantaran. Hak tak apa comel 5,500. Contoh, kan? Sebab orang nilai comel. Ini contoh-contoh nilaian manusia. Kalau kita masuk Minang, hak diploma 4,000, ijazah 8,000, PhD 50,000. Yang menjadi nilaian manusia ialah nilaian kelulusan. Tapi tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala seksa. Kan? Lagi, anak saya ni dah lah grad universiti. Ngaji Taranum 7. Dah. Grad universiti, hijau engineer, hijau doktor, lawyer. Kan? Mas kahwin, berapa mas kahwin? 150,000. Contoh. Sebab ini menjadi nilaian manusia. Saya teringat arwah Tok Guni Aziz dalam kuliah dia. Dia kata anak dia mas kahwin 1,000 ya.
1,000 ya. Anak mesti besar. Mas kahwin 1,000. Mas kahwin orang Kelantan, dia bukan mas kahwin orang luar. Orang luar, akad mas kahwin sebanyak tu hak tu lah hak isteri. Kalau kita orang luar, kahwin hantaran 50,000. Mas kahwin RM14.50. Sekarang berapa mas kahwin Selangor? Lama dah saya tak kahwin kan. Kahwin sekali je dulu. Kan? Tak ingat dah mas kahwin berapa. Kan? Tunggu ni Aziz, mas kahwin diakad hantaran itulah mas kahwinnya. 1,000. Anak Tunggu ni Aziz 1,000 mesti besar. Kan? Saya pun bertekad, insya-Allah anak saya 1,000 juga. Kalau 1,000 pun tak boleh cari, dasar nak. Kan? Insya-Allah 1,000. Kan? Saya dah cakap dengan rumah saya, insya-Allah kita 1,000 cukup. Di antara tanda keberkatan seorang gadis itu ialah mudah urusan kahwinnya dan murah maharnya. Tak 50,000, buat majlis dekat hotel, kahwin 2 tahun, cerai. Kan? Hak mas kahwin sepersalinan alat sembahyang, kekal sampai ke cicit. InsyaAllah. Kan? Hak di hotel pun ada juga kekal. Bukan kata semua hotel tak kekal. Kan? Tapi nak sebutnya biar mudah urusan kahwin. Baik, ini makna takwa. Takwa ni sahabat sekalian, kita buat ni ikut apa? Kalau kita buat ikut nafsu, bertentangan dengan Allah, maka jauh daripada takwa. Tapi kalau kita nak buat gapo-gapo pun, kita letak pertimbangan Allah Ta'ala, insya-Allah kita pada landasan takwa. Baik. Bulan Ramadan ini ialah bulan perjuangan. Syahrul Ramadan, syahrul jihad. Jihad. Jihad ini tuan-tuan, bukan kita biasa dengar Ramadan ini bulan peristiwa Badar Al-Kubra. Peristiwa pembukaan Mekah, Fathu Mekah. Sebenarnya perjuangan Ramadan ini ialah perjuangan dalam bentuk kita sebagai individu dan juga kita sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat Islam. Baik, apa dia perjuangan individu? Perjuangan individu ialah apabila kita nak mengekang nafsu kita supaya nafsu kita lemah dan kita boleh meletakkan iman di depan. Berjuang nak lawan nafsu. Tidak mudah tuan-tuan nak lawan nafsu. Bulan Ramadan ini, bulan yang kita mendidik iman dan kita menundukkan nafsu. Contoh nafsu makan. Malaysia di antara negara yang tertinggi obesnya di Asia Tenggara. Kuat makan, tuan-tuan. Kan? Kuat makan. Makan semua. Kan? Zaman Nabi makan sikit-sikit. Zaman kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Makan semua. Kan? Ramadan mendidik iman kita supaya kita kawal nafsu. Di antaranya nafsu makan. Makan orang berhi belaka. Tak ada orang tak berhi makan. Kecuali ada yang sejenis penyakit yang tak suka makan. Penyakit apa? Hak kuku kering tu. Anorexia. Anorexia. Bukan apa? Bukan periuk apa tu? Roza, dekat-dekat dah tu. Kan? Apa roza periuk roza. Noza. Dekat-dekat tu anorexia dengan noza. Kan? Dekat-dekat dah tu. Kan? Ramadan mendidik kita supaya menundukkan nafsu. Nafsu makan. Tuan-tuan, kita balik di rumah kerja. Katalah rumah kita kerja juga. Kita baru kahwin. Kan? Anak tak ada lagi. Balik di rumah buka peti sejuk. Pukul 4. Perut tengah keroncong. Lagu Dondang Sayang. Nah, buka peti. Kan? Macam-macam baki semalam ada. Ada jus mangganya, ada jus tembikannya. Semalam habis 2 jus. Kan? Bukan jus Al-Baqarah dengan ni, habis jus tembikan dengan jus mangga. Kan? Habis 2 jus malam. Baik. Buka-buka. Kan? Buah mangga kita beli, bukan kita curi. Tak. Kita beli buah mangga dengan duit hasil penat lelah kita bekerja. Halal buah mangga tu. Kan? Buka-buka Allah sedaknya, tengok duduk ala peti pula. Allahu Akbar. Tak ada siapa-siapa tengok. Kalau kita makan ada orang tahu tak? Kalau kita minum setengah, orang tak tahu. Tapi kenapa kita tidak minum? Nafsu membuak-buak nak minum. Tengah lapar. Kena pula baru kerja naik motor pula tak? Kan?
Naik motor tengah panas balik di rumah. Buka peti sejuk, Masya Allah. Hakok semalam tak habis ada lagi. Kan? Ayam percik pun ada lagi. Semua ada belakang lagi tak habis kemarin. Tak? Allah sedaknya lah. Tapi kenapa kita tak makan? Sebab Allah Ta'ala larang kita makan. Walaupun mangga tu kita beli dengan duit kita bukan curi rumah jiran sebelah. Nah, kita beli buah mangga. Kerja penat peluh paketing orang Kelantan kata. Tak nak cari pitih sama seria. Beli buah mangga, buat balik, tak boleh makan dengan hari. Nah, kalau tak makan hak curi tu masalah juga. Ni hak halal, hak molek, halalan tayyibah. Tapi tak boleh makan. Kenapa kita tak makan? Sebab Allah larang kita makan. Allah larang kita makan, kita tak makan. Kan? Serupa Allah larang kita buat benda, sesuatu, kita ikut kerana apa? Kerana iman kita kepada Allah. Tuan-tuan, contoh yang biasa berlaku lah. Mungkin antum semua ni budak-budak, muda-muda lagi kan. Kalau kita biasa di kampung, berebut harta pusaka. Biasa dengar tak? Berebut harta pusaka. Kalau luah tanah tu 1000 ekar, berebut boleh kira. Ni berebut pohon getah setengah tak muat. Berebut sepadan. Sebab tak ada iman. Tak ada iman. Kalau ada iman dia tak buat. Saya ada satu cerita nak kongsi dengan sahabat sekalian. Satu cerita ni tak ada kaitan dengan hidup dengan yang mati. Tapi cerita ni cerita benar. Berebut sempadan. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala di sempadan ini tumbuh. Dia ni kebun getah. Ini cerita benar tuan-tuan. Tumbuh pokok getah besar serupa berapa besar. Allah buat pokok getah lain kecil ya. Hak tumbuh tengah ni besar. Allah nak jadikan ujian dengan sebatang pokok getah besar. Getah pula banyak tubik. Bukan besar saja, getah pun banyak. Sebab getah ni duduk atas sempadan, maka berebutlah. Hak ni nak toreh, hak ni nak toreh. Pokok besar torehlah sebelah sorang. Susah apa? Pokok besar. Tak. Tapi hak ni berdekik, dia tak bui hak ni toreh. Hak ni pula tak bui hak ni toreh. Punya besar pokok tu. Tak si bagi toreh. Hak ni marah, hak ni toreh. Hak ni saudara marah belakang. Hak ni tak nak bagi juga. Tak nak saka je pun. Kan? Allah uji dengan sebatang pokok getah. Last kali bila hak ni tak bui, dia pergi tutup pokok getah dengan pagar. Mu tak boleh toreh, aku tak boleh toreh. Hak ni tak puas hati, dia pergi tebal pokok getah. Sama-sama saja. Faham ke tak ni? Sama-sama saja. Kalau pakat toreh sikit sore, tak. Ni Allah Ta'ala uji dengan pokok getah, tak lepas dah. Pokok getah tak lepas dah. Kalau uji dengan benda lain, wallahu'alam. Tak. Jadi iman ini tuan-tuan, kita nak didik nafsu kita, kita nak didik iman kita supaya di hujung Ramadan, kita jadi orang bertakwa. Contoh kita orang pah. Pah belakang ni tak? Nah, kita orang pas. Kita diajar tentang untuk menginfakkan harta kita kepada perjuangan. Infak dalam perjuangan ini bukan Presiden PAS suruh. Bukan Musyidul Am suruh. Ini Allah Ta'ala suruh. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah As-Saf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni Allah tuju kepada orang yang beriman. Kalau orang tu dia tidak rasa beriman ataupun dia bukan kategori orang beriman, dia tak rasa apa. Kalau orang tu rasa dia beriman dan dia nak jadi orang beriman, kena beri berat, kena beri perhatian kepada ayat ini. Allah sebut, wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang akan membebaskan kamu dari seksa yang pedih. Yakni kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Sesungguhnya itulah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Allah sebut
apakah syarat untuk Allah lepaskan kita daripada api neraka? Allah sebut yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, kamu kena beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini syarat pertama. Buatlah berapa pun, kalau tidak ada landasan beriman kepada Allah, tak ada nilai. Tak ada nilai 10 sen pun kalau tidak dilandaskan kepada iman. Ana teringat satu video yang ana tengok, video Zakir Naik. Ada orang bukan Islam tanya kepada Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, adakah amalan baik orang bukan Islam besok di akhirat nanti dia dikira sebagai amal soleh? Dan bolehkah masuk syurga dengan amalan baik mereka? Dr. Zakir Naik jawab mudah je. Dia kata, kita hamba, kita buat amal, kita nak tuju kepada Allah. Betul tak? Amalan kita ni kita buat kerana Allah, tuju kepada Allah. Tapi amalan baik orang bukan Islam, alamat dia tak tuju kepada Allah. Matlamat hujung daripada perbuatan baik dia ni bukan dituju kepada Allah, dituju kepada selain daripada Allah. Maka apabila amalan perbuatan kita ni tidak ditujukan kepada Allah, maka tak ada nilai dari sisi Allah. Sebab tak sapa ke Allah Ta'ala, sapa ke orang lain. Contoh, nak raya, mak kita suka kuih samprit. Nak balik tak boleh, PKP. Kan? Kita pun beli 10 balang, hantar balik ke mak. Tak apa, mak, terima dah kuih. Mak, macam mana mak samprit? Kita dengar, bila kita telefon tu, kita harap mak kita suka lah, betul tak? Kita harap bila telefon tu, mak kata, Allah juruhnya anak aku tak? Juruhnya kita ni. Telefon tanya, mak, macam mana kuih samprit? Sedap ke tak, mak? Oh, saya beli mahal tu, mak. Mahal tu nak atas berpayah, mak, PKP. Tiba-tiba mak dia, semprit apa? Semprit apa? Dia kata, mak kita dah tadah, mak 10 balang semprit. Mak kata tak terima apa? Mak kita suka ke tak? Dah kita tak atas semprit ke dia? Atas kat orang lain. Kita harapkan mak kita suka dengan semprit kita atas. Tapi semprit atas kat orang lain. Maka mak kita dapat tak? Semprit. Maka mak kita suka tak? Kita tak sukalah sebab kuih semprit tak sabar ke mak kita. Sabar kat orang lain. Supaya amalan kita, bila kita buat tuju kepada orang lain, kita nak harap Allah suka kita. Sedangkan amalan kita tuju kat orang lain. Jadi, fundamental, base, segala kerja amal kita ni mesti tu'minuna billahi wa rasulih. Kena beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kita tidak ada landasan iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah baik, dermalah juta, 10 juta, bilion pun, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah masjid 10 butir pun, tapi kalau tidak niat kerana Allah, maka tak ada nilai di sisi Allah. Maka base-nya ialah tu'minuna billahi wa rasulih. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, sambungan daripada ayat ini. Allah sebut, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mu kena berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu, dengan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya itulah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Allah sebut, lepas kita beriman kepada Allah, Allah suruh kita buat sah lagi. Gapa dia? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Apa makna jihad fi sabilillah? Suatu hari Badui tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dikatakan berjihad pada jalan Allah? Nabi sebut, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa yang berperang, siapa-siapa yang bersusah payah, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh dalam hasrat untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia pada jalan Allah. Kita buat kerja kita dengan niat, mungkin kerja kita tu kecil je, tapi kerja kita ini boleh menyumbang kepada untuk meninggikan kalimat Allah, maka ialah jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jihad kita, bulan jihad ini ialah jihad untuk kita bentuk, nak menundukkan hawa nafsu kita. Sebulan Ramadan, kita tak makan tengah hari. Kita tak merokok. Tak merokok belaka tak? Saya pun tak merokok. Tak? Orang merokok, dia boleh berhenti merokok setengah hari bulan Ramadan. Sebulan, direct. Tapi kenapa di luar Ramadan dia tak boleh berhenti merokok?
Saya tak nak jawab sebab saya bukan perokok. Kan? Tapi siang dia boleh buat Ramadan sebulan dia tak isap rokok. Tiba-tiba luar Ramadan disambung semula isap rokok. Kan? Rokok ni fatwa negeri Selangor haram. Walaupun ada berpandangan harus. Ada berpandangan makruh. Makruh ni molek tak buat pada buat. Makruh. Tak, molek tak buat pada buat. Jadi tinggallah. Ambil sempena Ramadan ini, tinggalkan semua. Hak merokok sebelum ni payah sangat nak tinggal, ambil sempena Ramadan ini, tekad untuk tinggalkan merokok. Jadi tuan-tuan, jihad ini bukan hanya sekadar untuk kita, jihad ini bermula dengan jihad diri kita. Kita nak membina iman dengan kita berjihad untuk menundukkan nafsu kita. Biasa di luar Ramadan, kita boleh melakukan semua perkara-perkara yang harus. Di bulan Ramadan, Allah Ta'ala haramkan benda yang harus. Dan haram ini Allah Ta'ala buat bertujuan untuk mendidik diri kita, mendidik iman kita, mendidik nafsu kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Bulan Ramadan juga dikenali dengan bulan jihad, bukan hanya sekadar untuk kita berjihad untuk menundukkan hawa nafsu kita, tetapi bulan jihad ini ialah bulan di mana umat Islam terpaksa mengharungi perjuangan, peperangan demi peperangan untuk menegakkan Islam. Sahabat sekalian, Islam ini adalah suatu rahmat untuk seluruh dunia. Nabi sebut wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Allah sebut wa ma arsalna, tidak diutuskan nabi ini melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Sebelum Islam datang di Arab, anak perempuan dibunuh. Betul tak? Tak ada nilai anak perempuan. Golongan yang kuat menindas golongan yang lemah. Peniaga-peniaga menindas dengan mengenakan sistem riba yang melampau. Manusia hidup dalam jahiliah. Jahiliah ini bukan bermakna mereka tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai mengira. Jahiliah ini mereka jahil tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila datangnya Islam, contohnya perhambaan sebelum Islam. Islam datang membebaskan perhambaan. Islam datang menyamaratakan umat manusia. Tiada siapa yang lebih di antara satu sama lain kecuali takwa. Allah datang membawa satu sistem hidup yang menyelamatkan manusia. Dan kita patut berterima kasih kepada mereka yang terdahulu daripada kita. Menghargai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kemudiannya diikuti oleh sejarah panjang 1400 tahun lebih yang membawa Islam sehingga dapat kepada kita hari ini. Bulan Ramadan menyaksikan bulan yang penuh dengan kehebatan. Kita setengah orang nak masuk Ramadan, sudah nak puasa nak mari dah. Dia nampak puasa. Sebab itu kita tidak digalakkan sebut bulan puasa. Sebab bila kita sebut bulan puasa, maknanya di dalam bulan ini hanya ada puasa. Tak ada benda lain. Sedangkan bila kita sebut Ramadan, di dalamnya terkandung 1000 rahmat di dalam Ramadan. Dulu kita kata bulan puasa nak mari dah. Bulan puasa. Sebab dalam kepala kita puasa je. Tak ada benda lain. Puasa sahaja. Kan? Jadi, dengan Ramadan ini, di antaranya ialah bulan jihad. Bulan yang kita hari ini dah. Bulan productivity kita down. Betul tak? Betul ke tak ni? Productivity kita down. Patutnya bulan inilah productivity kita meningkat. Sebab kita tak makan tengah hari. Tak rehat makan tengah hari. Betul tak? Bulan lain duk serabut nak makan. Kalau kita tidak makan, orang lain ajak kita makan. Meraihkan ajakan sahabat, sunat. Tak? Maka kita tak nak makan. Kawan datang ajak, jomlah teman makan. Lepas tu, belanjalah saya. Kan?
Kawan nak suruh kita belanja dia. Tak apalah, kita raikan kawan. Dah. Jadi Ramadan ini dalam kepala orang biasa, bulan ini bulan yang akan penuh dengan kesusahan. Nak makan tak boleh. Badan jadi letih. Tak. Nak semaya asar tu mengakuk. Nak semaya asar. Letih. Kan? Saya ingat lagi anak-anak saya kecil-kecil mula belajar puasa. Balik daripada pasti. Kan? Nampak melepet je. Kata bukalah puasa, sambung besok. Hari ni separuh, besok separuh jadi sehari. Kan? Tak apa bah nak puasa. Sampai melepet, buka puasa sambil tidur. Buka puasa sambil tidur. Kan? Kata bukalah puasa, sambung besok sehari. Tak apa bah nak puasa. Kan? Sebab dia pergi sekolah, cikgu pasti kata orang Islam kena puasa. Dia semangat balik kena puasa. Kan? Melepet, buka puasa sambil tidur anak-anak. Ada yang buka puasa sambil tidur. Kan? Bagi orang yang tidak merasai nikmatnya Ramadan, dia rasa bulan ini bulan yang penuh dengan kekangan. Nak makan tak boleh. Nak buat apa lagi? Nak main bola tak boleh. Ada orang main bola petang-petang? Ada orang pergi gym tak petang-petang? Kan? Nak pergi gym tak boleh. Nak main bola tak boleh. Nak buat apa semua tak boleh. Di kata Ramadan, yang paling besar kekangannya jadi letih. Letihnya ya Allah, kan, bulan Ramadan. Kan? Tapi tak tahulah bagi saya, kan? Sekarang dah nak pukul 1. Sekejap je. Masuk office, sign check tu ini, sign surat ini, sign tu ini, sikit-sikit, dah pukul 12. Kena bagi tazkirah dah. Kan? Dah, ingatkan, tadi sejam lama. Ni baru masuk poin kedua. Ada 5 lagi poin tak habis ni. Kan? Jadi, bulan ini, bulan yang dunia akhir zaman ni, keberkatan masanya sudah agak hilang. Masa sangat cepat berlalu. Kan? Sekejap lagi Zuhur. Lepas Zuhur, nyapu-nyapu sapau sikit, cuci-cuci lantai sikit, dah asar. Asar, siap dah nak balik. Balik siap-siap buka puasa. Kan? Lepas tu maghrib, isyak tidur, bangun pula. Kan? Ini keberkatan masa yang semakin hilang daripada kita di akhir zaman ini. Baik. Jadi bulan ini, walaupun bulan Ramadan ini bulan puasa, kita tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum secara logiknya kita akan letih. Betul tak? Kita akan letih bila kita tak puasa. Bila kita tak puasa pula. Bila kita tak makan, kita tidak minum. Tapi di bulan inilah Allah Ta'ala telah menyediakan peristiwa-peristiwa besar yang berbentuk jihad fizikal. Di antaranya ialah peristiwa Badar Al-Kubra. Bulan Ramadan ini, di Tanah Arab, bulan Ramadan ini bulan yang panas. Bulan yang sangat panas. Bulan Ramadan. Kita bergerak mengikut musim. Ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kadang-kadang sampai bulan banjir. Kan? Itu cuaca tempat kita. Tanah Arab, Ramadan musimnya panas. Bayangkan di tengah Ramadan, puasa, lepas tu perang. Dan bukan sekali tuan-tuan. Dan sejarah membuktikan bahawa Ramadan ini ialah bulan yang Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada orang Islam. Berperang. Tentera kita sikit pada tentera musuh. Tak makan, tak minum pula. Tiba-tiba Allah berikan kemenangan. Nampak macam tak menasabah, betul tak? Tapi inilah perjuangan Islam. Serupa kita lah. Tapi sebab live tak boleh nak sebut sangat. Kan? Kita diharakah lah kan. Dengan segala serba kekurangan. Kan? Tapi Alhamdulillah masih tetap utuh sehingga ke hari ini. Serba kekurangan diharakah ini. Kan? Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita. Baik. Kemudiannya, pada tahun ke-5 Hijrah, umat Islam mula menggali parit dalam perang Khandaq dalam bulan Ramadan. Bayangkan, gali parit di tengah padang pasir di bulan Ramadan. Dahlah tak ada makanan. Ketika cerita perang, ada satu kisah Nabi ketika menggali parit dalam perang Khandaq ini, perut Nabi berbunyi. Kan? Tegak-dok gali itu berbunyi. Kan? Rupanya dalam kain, dalam
pakaian Nabi ni terpaksa diikat dengan batu sebab tak ada makanan. Dah lah puasa, tak ada makanan pula. Kan? Dan Allah berikan kemenangan. Kemudian peristiwa Fathu Mekah, iaitu satu peristiwa yang mana peristiwa yang membuka lembaran baru bagi sejarah Islam di Jazirah Arab. Pusat ibu pejabat musyrikin di Mekah, hak duk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buka dah pada tahun ke-8 Hijrah. Yang kemudiannya disusuli dengan peristiwa kaum daripada Bani Thaqif di Taif, iaitulah pusat pagan kedua selepas Mekah. Berjumpa dengan Nabi di Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Kemudiannya pada tahun ke-9 Hijrah, peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk ni lawan apa, tuan-tuan? Perang Tabuk lawan apa? Islam lawan apa? Lawan Rom. Rom ni kuasa besar dunia. Jauhnya Tabuk ini, sampaikan Nabi bersama tentera terpaksa berjalan kaki jauh hingga untuk ke Tabuk. Dah lah sampai ke Tabuk, Rom tak ada dah, betul tak? Betul ke tak ni? Kau tak ingat? Dan ini suatu kejayaan. Dan itu peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku. Contoh lagi, tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana peristiwa besar, iaitu Perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Saidina Umar. Perang Al-Qadisiyah lawan apa? Ni kena buat sesi tutorial ni. Kan? Baik. Kemudiannya pembebasan Andalus. Andalus pada tahun 22 Hijrah. Yang kemudiannya peperangan Ain Jalut. Ain Jalut ini, kalau tuan-tuan mengikuti sejarah bagaimana Mongol. Mongol ini di antara kerajaan terbesar di dunia. Habis dia jajah daripada tanah besar Cina, rapat ke Eropah. Kalaulah tidak kerana Ain Jalut, Mongol akan menjajah dunia. Dahsyatnya Mongol. Kaum Tartar. Peristiwa besar ketika mana satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam tumpas di tangan Mongol, maka lahirlah Sultan Saifuddin Qutus dari Mesir yang kemudiannya bangkit menentang tentera Tatar. Disekat di situ. Berlaku di bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ini bulan yang Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam. Bukan sekadar kemenangan kita lawan hawa nafsu kita, bahkan kemenangan kita menentang musyrik yang menentang Islam. Baik. Banyak lagi peristiwa-peristiwa besar. Contohnya Perang Arab Israel yang berlaku pada 6 Oktober 1973, tahun saya lahir. Saya baru berusia beberapa bulan. 6 Oktober ni. Peristiwa Perang Arab Israel di mana ada juga dia dipanggil dengan Perang Yom Kippur. Hari kebesaran paling besar Yahudi, Yom Kippur. Dan menang pada hari ini, sempena juga dengan Ramadan pada tahun 1393 Hijrah. Kemudian banyak lagi, tuan-tuan, peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, di mana di antaranya ialah Perang Umuriyah. Pernah dengar Perang Umuriyah? Berlaku di zaman Khalifah Mu'tasim. Ketika mana seorang muslimat yang berada di tanah jajahan bukan Islam dihina, dipermalukan maruahnya. Mu'tasim hantar bala tentera kerana menyelamatkan maruah seorang muslimat. Perang Umuriyah. Umuriyah ini dalam Turki sekarang. Kemudian Perang Crimea. Ini perang yang berlaku di era moden. Perang Crimea. Soviet menentang Uthmaniyah, kerajaan Khilafah Uthmaniyah Turki. Perang Crimea, yang semenanjung Crimea yang kapal terbang jatuh
baru ni kan, di Crimea. Soviet ditewaskan oleh Khilafah Uthmaniyah Turki dalam perang Crimea. Banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di abad moden ini yang juga berlaku di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan inilah bulan jihad sepanjang zaman. Biasa kita tahu cerita sejarah-sejarah kehebatan Islam, perang di zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat. Tapi rupanya di zaman moden ini juga berlaku peperangan-peperangan yang hebat yang mana ianya memberikan kemenangan kepada Islam berdasarkan kerana takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kehebatan Ramadan. Ramadan di Malaysia ini, kalau kita biasa ke surau-surau, biasanya 4-5 hari pertama penuh, betul tak? Paksa semayang kat luar. Paksa semayang kat luar Ramadan. Masuk minggu kedua, tinggallah separuh. Tak? Sebab duk sibuk di bazar Ramadan. Duk sibuk cari baju raya. Saya biasanya, keluarga saya akan beli persiapan Ramadan, persiapan raya sebelum Ramadan. Supaya Ramadan tidak terganggu dengan aktiviti nak beli persiapan raya. Sebelum Ramadan, saya akan selesaikan semua persiapan raya. Masuk minggu ketiga, adalah 2 soft. Masuk minggu ketiga, tinggal Tok Imam, tinggal Tok Bila, kan? Adalah 5-6 orang. Ramadan di Malaysia ini, kita masih lagi melihat suasana yang agak suram. Kalau di Indonesia, dia ada percutian Ramadan. Bulan Ramadan, pondok-pondok, pesantren-pesantren, dia buat package Ramadan. Orang melancong untuk menikmati Ramadan. Melancong ke pesantren-pesantren, duduk 2 minggu, 3 minggu di pondok-pondok untuk menghayati Ramadan. Ini suatu perkembangan baik yang sepatutnya kita bawa ke Malaysia. Yang pencen-pencen, kan? Kita yang bekerja ni tak boleh lah nak cuti sebulan. Bos tak bagi, kan? Yang dah pencen-pencen, ambil percutian, package Ramadan. Duduk 3 minggu di pondok-pondok. Dulu orang kaya-kaya pergi ke Mekah. Tak? Ambil package Ramadan. Satu Syawal sampai di Malaysia. Ada yang 1 Syawal di Mekah, 2 Syawal balik Malaysia. Kan? Ini suatu peningkatan baru yang patut kita buat untuk menambah nilai Ramadan kepada kita semua. Baik. Dan Ramadan ini seharusnya menjadi suatu bekalan kepada kita semua kerana kita akan mengharungi 11 bulan luar Ramadan. Bagaimana nak membiasakan diri dengan puasa sunat? Di sinilah tempatnya Allah Ta'ala susun Ramadan sebulan, Allah Ta'ala susun Syawal 6 hari. Kalau Allah Ta'ala tak buat puasa 6 Syawal, silat-silat 6 pun kita tak buat. Lepas bulan Syawal, masuk Zulkaidah. Buat tak puasa? Kita buat tak puasa? Selepas Syawal. 6 hari itu pun puasa Syawal, 30 Syawal baru selesai puasa 6. Silat-silat terlepas, terbabah. Tak habis puasa 6. Baru ni saya bersembang dengan rakan saya daripada Patani dan Yala. Dia kata di Patani dan Yala, 1 Syawal sambutan biasa. Tetapi sambutan Raya 6. Tahu Raya 6? Raya daripada puasa 6 mereka sambut besar-besaran. Maknanya raya sebenar disambut di Patani dan Yala ialah sambutan Raya 6. Bukan Raya 1 Syawal. Dia habis je puasa bulan Ramadan, dia sambung terus direct 6 hari bulan Syawal dan dia sambut besar-besaran sambutan Raya 6. Kami di Kelantan, di Selatan kami panggil Raya 6. Maknanya dia sambut terus 6 hari, 7 hari Syawal itu diraikan sebagaimana diraikan Ramadan. Dan sambutan raya sebenar ialah raya selepas selesai sambutan puasa 6. Ini suatu perkembangan yang baik. Kan? Jadi, kita nak sediakan bekal sebelah bulan ni. Maka nak sedia bekal kalau kita lah kan.
Kalau kita nak sedia bekal, kita kena buat sungguh-sungguh cari bekal sebab takut bekalan habis sebelah bulan nak tunggu Ramadan akan datang. Kalau ada rezeki, kena sedia sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh. Bina iman sungguh-sungguh. Sebab inilah bekal yang akan kita bawa sebelah bulan. Kita puasa sebulan. Allah susun 6 hari bulan Syawal. Dan Allah susun Senin Khamis. Semoga kita semua dapat menyediakan bekal di bulan Ramadan, ada di luar Ramadan, kita boleh meneruskan puasa ini. Ada orang puasa kerana diet, intermittent fasting. Tak. Kerana diet, dia puasa. Kalau tak obes, silap-silap tak puasa. Mujur Allah buat dia obes. Sebab boleh puasa. Kalau tak obes, tak teringat nak puasa. Tak. Kan? Jadi hak tidak obes pun kena puasa jugalah. Kan? Baik. Jadi bekal kita puasa. Kita sembahyang malam. Biasa bulan biasa lepas habis sembahyang Isyak. Tak. Doa pun tak ada baca. Tak. Pakai bangun kak, innalillah. Tak. Tapi Ramadan kita didik kita dengan lepas habis Isyak, kita terawih. Lepas terawih, kita campur dengan tadarus. Ini nak sediakan bekal untuk sepanjang 11 bulan Ramadan. Bekal untuk kita memperbanyakkan ibadah solat sunat dan juga untuk kita tetap dengan Al-Quran. Baik. Ramadan juga bekal untuk kita menyemai diri kita dengan sifat pemurah. Betul tak? Sifat pemurah. Bulan Ramadan ini, orang banyak lancar tabung derma. Sebab orang pemurah bulan Ramadan. Maka kita kena pemurah Ramadan ini, kita kena sambung di luar daripada Ramadan. Apa lagi sifat baik? Semua sifat baik ada dalam bulan Ramadan. Betul tak? Tak. Nak marah kat orang tak boleh. Orang kata apa-apa. Ini saim. Betul tak? Kan? Sesungguhnya aku berpuasa. Kalau luar Ramadan, bertetak lah tak? Tahu bertetak? Orang Kelantan kata bertetak ni. Kan? Tapi Ramadan kita didik untuk sabar. Maka sabar ini dibina untuk kita bekalkan 11 bulan di luar Ramadan. Apa lagi? Semua sifat baik itu ada pada Ramadan. Dan Ramadan inilah sebagai bank untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Dan bekal inilah yang kita kena bawa di sepanjang 11 bulan. Dan insya-Allah semoga pada Ramadan akan datang kita mendapat Ramadan yang lebih baik daripada tahun ini. Insya-Allah. Jadi semoga Allah Taala memberkati kita semua. Ada soal lagi penting tak ada nak ada apa minit lagi? 4 minit ada lagi start topik lagi. Dalam Islam ini Allah Taala buat manusia ni hidup bermasyarakat. Kita tak duduk seorang-seorang. Dalam kita hidup Allah Taala susun bermasyarakat. Maka Ramadan ini Allah susun supaya kita lurus betul tegak dengan Allah Ta'ala. Dan Allah susun kita untuk kita bermasyarakat dengan baik. Nak mengumpat tak boleh, betul tak? Hobi sebahagian kita. Tak, ngumpat ni sedap. Kalau tidak, tak ada orang buat lah. Betul tak? Kata kat orang, semua orang tak betul belakang. Ya, oh dia tu begini dia ni. Sedap kata kat orang. Allah susun kita hidup bermasyarakat. Ramadan, Allah Ta'ala susun supaya kita bina diri kita lurus dengan Allah Ta'ala. Dan Allah susun untuk kita juga lurus dengan manusia sekeliling kita. Kita kena selesai hubungan kita dengan Allah. Kita kena selesai hubungan kita dengan manusia. Allah larang kita mengumpat, tak boleh. Mengata ke orang, tak boleh. Kan? Allah suruh kita sabar. Ada masalah kita dengan orang, utamakan sabar. Apa lagi? Allah Ta'ala sudah menyusun Ramadan ini supaya menjadi suatu penawar kepada segala penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat apa dia? Bergaduh. Adik-beradik. Betul tak? Bergaduh. Penyakit masyarakat. Apa dia lagi? Dengki. Penyakit masyarakat. Apa dia lagi?
Segala bentuk penyakit masyarakat itu ubatnya dalam Ramadan. Jadi, kalau kita betul-betul menanggapi Ramadan ini dengan yang ikhlas, yang terbaik, kita akan selesai urusan kita dengan Allah Ta'ala dan akan terbina sebuah masyarakat yang sejahtera apabila masing-masing tahu dan berperanan sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mencuri, saya meniaga. Orang mencuri ni macam-macam pesing. Ada yang mencuri berjamaah pada juga. Masuk dalam kedai mencuri, mau ayah anak, package. Hok curi macam-macam. Mencuri, mengata, mengumpat, maki orang. Semua penyakit ini ubatnya Ramadan. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Ramadan kali ini yang terbaik untuk kita. InsyaAllah di hujung Ramadan kita menjadi benar-benar insan yang bertakwa sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ibadah Ramadan ini. Karena dalam Ramadan ini bukan hanya puasa, tuan-tuan. Puasa tunjang yang lain adalah sebagai komplimen kepada tunjang Ramadan ini, kepada tunjang puasa ini. Dalamnya ada ibadah tadarus, dalamnya ada ibadah salat, dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada sabar, di dalamnya ada segala bentuk kebaikan yang kalau kita benar-benar melaluinya dengan benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan menjadi insan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala berkati Ramadan kali ini dan kita benar-benar keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan ijazah Ramadan yang terbaik yang akan menjadikan kita benar-benar insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah berkati majlis kita insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.